Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah diberi kesempatan untuk merakam video semula. Okay, untuk beri kefahaman kepada murid yang tidak sempat join online kelas pada hari semalam. Okay, insyaAllah. Okay, kita belajar semalam, kita belajar sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okay, sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ada 10 sifat wajib dan 10 sifat mustahil. Kita akan belajar serentak. Okey, untuk permulaan ni Ustaz akan terangkan ke 10 sifat ni. Okey, 10 sifat wajib dan 10 sifat mustahil. Okey. Okey, Ustaz akan terangkan sifat yang pertama iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Okey, kuat lawannya lemah. Okey, kemudian sifat yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kedua, kaunuhu ta'ala muridan, lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Okey, kaunuhu ta'ala karihan. Itu sifat wajib dan sifat mustahil yang kedua. Okey, yang ketiga kaunuhu ta'ala aliman. Okey, lawannya kaunuhu ta'ala jahilan. Okey, aliman ni tinggi ilmu pengetahuannya. Jahilan ni tidak tahu apa-apa, jahil, orang jahil. Okey. Allah mustahil bersifat jahil. Okey. Kemudian sifat yang keempat kaunuhu ta'ala hayyan. Okey, kaunuhu ta'ala hayyan, hidup, lawannya kaunuhu ta'ala mayyitan. Okey, Allah bersifat dengan keadaan mati. Hidup lawannya mati. Okey, hidup tu adalah sifat wajib bagi Allah, mati itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Okey, kemudian sifat yang kelima kaunuhu ta'ala sami'an. Okey, kaunuhu ta'ala sami'an, Allah bersifat dengan keadaan mendengar. Lawannya kaunuhu ta'ala asamma. Okey, mendengar lawannya peka, asamma. Okey, itu sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib dia sami'an, kaunuhu ta'ala sami'an, lawannya kaunuhu ta'ala asamma. Okey, kemudian sifat wajib yang keenam kaunuhu ta'ala basiran. Okey, kaunuhu ta'ala basiran, Allah bersifat dengan keadaan basiran, melihat. Okey, basir, melihat. Lawannya kaunuhu ta'ala a'ma. Okey, kaunuhu ta'ala a'ma, Allah bersifat dengan keadaan lawan kepada melihat adalah buta. Okey, itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib dia kaunuhu ta'ala basiran, sifat mustahil dia kaunuhu ta'ala a'ma. Okey, kemudian sifat yang terakhir kaunuhu ta'ala mutakalliman. Okey, lawannya kaunuhu ta'ala abkama. Okey, Ustazah minta maaf tadi di permulaan video tadi Ustazah ada sebut 10. Okey, minta maaf ya, bukan 10 tetapi 7. Okey, 7 sifat wajib dan 7 sifat mustahil bagi Allah. Okey. Okey, yang seterusnya Ustazah akan ulang lagi sekali secara imbas. Okey, secara sekali lalu. Okey, jadi Ustazah nak kamu beri tumpuan, beri perhatian. Okey, Ustazah akan ulang semula. Kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Okey, yang kedua kaunuhu ta'ala muridan, lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Okey, yang ketiga kaunuhu ta'ala aliman, lawannya kaunuhu ta'ala jahilan. Yang keempat kaunuhu ta'ala hayyan, lawannya kaunuhu ta'ala mayyitan. Okey, yang kelima kaunuhu ta'ala sami'an, lawannya kaunuhu ta'ala asamma. Yang keenam kaunuhu ta'ala basiran, lawannya kaunuhu ta'ala a'ma. Okey, yang ketujuh kaunuhu ta'ala mutakalliman, Allah bersifat dengan keadaan berkata-kata, lawannya kaunuhu ta'ala abkama. Okey, bisu. Okey, orang yang boleh berkata-kata lawannya bisu. Okey, kaunuhu ta'ala abkama ni adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat wajib dia apa? Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Okey, ada 7 sifat wajib dan 7 sifat mustahil bagi Allah. Bukan 10 ya. Ustazah minta maaf, Ustazah tersilap. Okey, 7 sifat wajib dan 7 sifat mustahil bagi Allah. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan unit 1.1 yang mana kita akan mendalami. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Okey, Ustazah akan terangkan. Okey, sifat wajib bagi Allah kaunuhu ta'ala qadiran yang bermaksud apa?
yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Qadir. Okey, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Okey, dalam firman Allah SWT ada menerangkan dalam surah Al-An'am bermaksud, okey, Ustazah baca dia punya terjemahan sahaja ya, boleh ya? Okey, kamu boleh refer dalam e-book, okey? Untuk dia punya ayat Al-Qurannya, okey, Ustazah hanya baca maksud atau terjemahannya sahaja, okey? Dan mereka golongan kafir musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan tetapi mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Nah, yang nak katanya dalam firman Allah Ta'ala ni dia menerangkan, okey, Allah menerangkan dalam firman-Nya, Allah ni berkuasa menurunkan mukjizat kepada orang yang dia pilih, kepada sesiapa sahaja yang dipilih. Jadi bila dah diturunkan mukjizat tu, jika orang tersebut tidak beriman, maka sesuatu akan menimpanya. Okey, Allah juga berkuasa dengan apa yang dia mahukan. Okey, itu maksudnya kaunuhu ta'ala qadiran. Allah berkeadaan dalam keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Okey, yang seterusnya, okey, Ustazah nak terangkan sifat mustahil bagi Allah pula. Okey, sifat mustahil bagi Allah, kaunuhu ta'ala ajizan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Ini adalah sifat mustahil bagi Allah ya. Sifat wajib tadi adalah kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Apa maksud ajizan? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Okey, manusia ada sifat lemah, haiwan ada sifat lemah, tapi Allah tidak. Mustahil bagi Allah bersifat lemah. Okey, dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 45 ada menyebut, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Maksudnya Allah ni berkuasa. Allah ni bukan bersifat lemah. Kalau Allah bersifat lemah, tak adalah alam ni, tak adalah kita, tak adalah makhluk lain dekat atas dunia ni. Okey, boleh ya? Okey, saya teruskan dengan apa yang boleh kita renungi dan kita fikir-fikirkan. Okey, dalam konsep ataupun dalam topik unit 1.1 ni, iaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah, kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala muridan. Apa yang kita, kaunuhu ta'ala ajizan. Okey, kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Apa yang boleh kita ambil pengajaran? Kita ambil pengajaran daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendaknya dan tidak memerlukan sebarang bantuan. Okey, Allah tak perlukan bantuan sesiapa. Kita manusia dan makhluk lain dia perlukan bantuan, iaitu bantuan daripada Allah. Tapi Allah tiada siapa, Allah ni tak perlukan sesiapa pun untuk bantu dia. Okey, sebab Allah ni maha berkuasa. Okey. Okey, yang kedua, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah. Sebab Allah ni maha berkuasa, jadi tak ada siapa pun yang dapat menghalang apa yang Allah nak buat. Okey? Okey. Yang ketiga, jika Allah berkeadaan lemah, sudah tentu alam ini tidak wujud. Kalau kita fikir logik sekalipun kan. Jika Allah ni berkeadaan lemah, mustahil alam ni boleh wujud. Kita boleh duduk atas dunia ni. Okey? Ada macam-macam tumbuhan kan. Langit ada, Allah cipta gunung, bukit, laut, macam-macam tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, kan? Sekiranya Allah bersifat lemah, sudah tentu alam ni tidak wujud. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kekuasaan dan kehebatan Allah tidak ada sesiapa pun yang boleh menandinginya. Tak ada siapa pun boleh tandingi kekuasaan dan kebesaran Allah ni. Okey? Kalau kita ni manusia, kita rasa diri kita dah hebat, jangan kita sombong. Okay, sebab apa? Sebab ada kuasa yang lagi hebat, iaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau Allah bagi kita pandai, kalau Allah bagi kita kaya, jangan kita rasa megah, jangan kita rasa hebat, kita sombong dengan apa yang Allah bagi kat kita. Sebab Allah ni berkuasa, bila-bila masa Allah boleh tarik semula nikmat yang dia beri pada kita. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Okey, apa yang berlaku, sama ada baik atau buruk, semuanya terjadi dengan sebab ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang izinkan semua ni berlaku. Okey. Contoh macam negara kita yang sedang dilanda dengan wabak COVID-19 ni. Allah izinkan berlaku sebab apa? Pasti ada sebab dan hikmah terbesar. Okey, jadi kita jangan rasa kita tak mampu dengan ujian yang Allah beri ni. Sebab Allah ni akan beri ujian pada manusia sebab Allah tahu yang kita ni mampu untuk hadapinya. Cuma kita kena sabar dan solat. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah dah sebut dalam Al-Quran, kita kena sabar dan solat. Sebab orang yang sabar ni Allah akan beri pahala. Dia sabar dengan ujian yang Allah beri. Okey? Sebab Allah tahu kita mampu, jadi Allah beri ujian pada kita. Okey, yang seterusnya, sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Sesuatu tu dia boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah saja. Jadi kita tak boleh persoalkan, kita tak boleh menyalahkan apa yang berlaku pada kita. Kita tak boleh salahkan sesiapa. Wa imma kita nak salahkan Allah. Okey, sebab itu adalah ketentuan daripada Allah. Okey? Pasti ada hikmah. Allah berikan kita ujian, berikan kita mungkin sakit, kesusahan. Okey? Okey, yang seterusnya, orang Islam wajib meyakini kekuasaan Allah. Kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad, okey, kita wajib meyakini kekuasaan Allah. Wajib percaya dan yakin bahawa Allah ni maha besar, Allah ni maha agung, Allah ni maha berkuasa daripada segala-galanya. Okey? Okey. Yang seterusnya, Ustazah nak pesan, okey, saling berpesan kepada didik Ustazah juga dan juga anak murid Ustazah. Darjah 4 terutamanya, okey, kita sebagai rakyat, Ustazah, kamu semua, kita sebagai rakyat ni, yang rakyat Malaysia ni, okey, wajib taat kepada pemerintah kita. Siapa orang yang paling berkuasa atas kita? Kalau sekarang ni, kalau kita ada Perdana Menteri kan, Perdana Menteri minta kita jaga SOP, minta kita jangan pergi ke sekolah. Sebab ada dia punya kebaikan dia. Perdana Menteri dia dah kaji. Okey, jadi dia minta kita semua untuk patuhi SOP, okey, supaya kita semua ni tidak berada dalam keadaan darurat. Kita semua ni tidak berada dalam keadaan susah. Okey? Bila kita dilanda ni, kita kena patuh. Kita kena taat pada pemerintah. Okey? Orang yang berkuasa lah maksudnya. Okey, selagi kita tidak disuruh membuat perkara yang perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, kita ikut. Okey? Jangan tak ikut. Selagi mana perkara yang disuruh tu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Okey, apa yang boleh kita amalkan? Apa yang boleh kita amalkan dalam tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah ni. Okey? Iaitu kita mestilah sentiasa bersyukur atas nikmat Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Okey, sentiasa bersyukur. Contohnya, kita bangun daripada tidur, kita ucap Alhamdulillah. Walaupun kamu tak ingat doa bangun tidur tu kan, kamu tak ingat nak baca, jadi kamu cukup dengan kita mengucap kalimah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah masih beri kita nafas. Okay? Beri peluang untuk kita hidup lagi, hirup udara segar, kita nampak orang yang kita sayang, ibu ayah kita, adik kakak, abang. Okay? Kita tambah amal, okay? Tambah bekal kita untuk kita bila kita dah mati nanti. Okay? Allah bagi peluang lagi untuk kita bertaubat, kita menyesal atas segala dosa yang kita buat. Sebab kita ni manusia, tak pernah terlepas daripada berbuat salah dan dosa. Jadi kita kena sentiasa memohon keampunan
kena sentiasa istighfar, memohon ampun pada Allah. Lepas solat tu jangan terus bangun, doa kejap. Okey, istighfar 10 kali ke, okey? Kita mohon doa pada Allah supaya Allah angkat secepatnya wabak COVID-19 ni, okey? Insya-Allah. Okey. Sekadar itu sahaja yang dapat Ustazah share, berkongsi dengan kamu, okey, tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini, sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okey, minta maaf bukan hari ini. Okey, ini Ustazah buat record balik saja sebab semalam ada beberapa yang tidak dapat mengikuti. Okey, insya-Allah selepas ni pun Ustazah akan record juga kelas sesi Google Meet tu. Okey, sekiranya Ustazah tak dapat nak record tu, Ustazah akan buat video lain lah, yang mana Ustazah akan sampaikan juga apa yang Ustazah sampaikan dalam kelas online tersebut. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, kita sekarang kamu dah mula bersekolah macam biasa, jadi kena rajin belajar. Okey, terutamanya sekarang kamu dah jam 4 kan. Tahun lepas kamu dah jam 3, sekarang dah jam 4. Jadi banyak lagi yang perlu kamu belajar dan kamu tahu. Jadi kena rajin. Tak tahu boleh tanya, boleh PM tepi je, boleh PM Ustazah. Okey, tanya, Ustazah saya tak faham ni. Jadi Ustazah boleh terangkan. Jangan diam. Okey, tak tahu, tak tanya. Ustazah suka dengan murid yang banyak bertanya berbanding murid yang dia diam je tapi dia tak tahu. Kalau dia diam tu Ustazah anggap dia tahulah. Jadi kamu tanya je kalau tak faham. Okey, Ustazah suka je. Okey, Ustazah tak marah. Okey, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih menonton. Okey, Ustazah harap sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kamu. Jika nak lebih faham lagi, boleh rujuk ataupun boleh tengok dalam e-book tersebut, dan juga jangan lupa buat tugasan Ustazah beri. Okey, saya share dalam grup. Okey, siapa yang belum buat tu boleh buat. Mungkin yang belum buat lagi tu dia tak faham lagi, mungkin dia tak sempat nak join kan. Jadi bila dah tengok video ni, insya-Allah kamu boleh buat ya. Ustazah doakan. Okey, tak tahu soalan tu tentang apa, boleh PM Ustazah saja. Okey, boleh tanya saja Ustazah. Insya-Allah Ustazah boleh jawab, Ustazah akan jawablah. Okey, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.